Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Skandal Opkom, SPRM teliti unsur kesalahan rasuah. Berita penuh, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan meneliti unsur kesalahan rasuah berhubung dakwaan isu pemberian kontrak gantian optik RM214.2 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan akan dijalankan sekiranya asas itu wujud mengikut kesalahan rasuah. Bagaimanapun beliau berkata ketika ini pihaknya masih tidak mempunyai maklumat lanjut berhubung perkara itu. Kemarin, BH melaporkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Telekom Malaysia Berhad Telekom mengeluarkan surat untuk meminta kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opkom Sendirian Berhad Opkom bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai RM214.2 juta ringgit. Surat berkenaan dikeluarkan kepada Kementerian Keuangan pada 15 September 2003 yang mana Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu adalah Dr. Mahathir, manakala anak ketiganya Datuk Seri Mukhlis adalah pengarah Opkom. Menerusi pembelaan terhadap saman difailkan Dr. Mahathir, Perdana Menteri berkata, Telekom adalah syarikat berkaitan kerajaan JLC yang mana Menteri Keuangan diperbadankan MKD memegang satu saham khas yang memberikan MKD kuasa untuk menolak keputusan lembaga dan pemegang saham lain. Beliau berkata MKD pada masa itu berada di bawah kawalan dan arahan Dr. Mahathir yang juga Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Dalam perkembangan lain, Azam menegaskan suspek kes pengubahan wang haram berkaitan perlombongan haram meninggal dunia di hospital dan bukannya dalam bangunan SPRM. Beliau berkata, dakwaan lelaki itu maut dalam lokap SPRM harus diperbetulkan kerana ia bukan satu kenyataan yang tepat. Ia harus dijelaskan dia meninggal di hospital. Dia adalah seorang daripada suspek kita dan apabila dia nampak sakit tempoh hari, kita bawa dia ke hospital dan dia meninggal di hospital. Penjelasan dakwaan meninggal di lokap perlu diperbetulkan. Sebelum ini juga, saya katakan akan serahkan kepada polis untuk siasat. Saya hari ini beritahu apabila ditanya oleh anda, pemberita, dan bukan untuk masuk campur, katanya. Berhubung siasatan dalaman yang akan dijalankan SPRM, Azam menjelaskan siasatan akan dijalankan polis terlebih Salam dahulu. sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk dakwaan aset UMNO RM100 bilion hilang. Tun M, dua bekas menteri digesa beri penjelasan. Berita penuh, Veteran UMNO menggesah Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dua bekas Menteri Keuangan memberi penjelasan berkaitan dakwaan kehilangan aset UMNO dikatakan bernilai RM100 bilion. Penjelasan bekas Perdana Menteri yang juga bekas Presiden UMNO itu bersama Tun Daim Zainuddin yang juga bekas Bendahari Parti selain Tan Sri Nor Mohamed Yaakob menurut veteran UMNO perlu kerana rakyat khususnya ahli parti itu berhak tahu cerita sebenar. Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agong Veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob, berkata dakwaan itu adalah sesuatu yang serius dan melibatkan dana besar serta membabitkan kepentingan awam. Saya kira orang ramai, khususnya ahli UMNO, perlu diberi penjelasan oleh tiga bekas pemimpin ini. Bagi saya, ini sesuatu yang serius dan melibatkan dana yang besar, membabitkan kepentingan awam, apatah lagi jumlahnya begitu besar, katanya. Mustafa merujuk dakwaan pengendali laman blog Malaysia Today, Raja Petra Kamarudin, kononnya wujud pertelegahan di antara ketiga-tiga bekas pemimpin itu berhubung isu aset berkenaan. Sudah pasti dakwaan Raja Petra ini sesuatu yang serius. Sekaligus, perlukan penjelasan tiga bekas pemimpin UMNO ini kerana isu berlaku ketika era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, katanya. Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat dan paling lama berkhidmat bermula 16 Julai 1981 sehingga 31 Oktober 2003.
Bagaimanapun, pada 2016, beliau muncul kembali berpolitik apabila menubuhkan Bersatu dan menandingi Barisan Nasional BN. Pada 2018, dalam satu kejutan politik, Bersatu bersama parti-parti sekutunya melalui gabungan Pakatan Harapan PH memenangi pilihan raya umum ke-14 dan pada usia 93 tahun, Dr. Mahathir kembali menarjui negara sebagai Perdana Menteri ke-7. Daim pula menjadi Bendahari Agung UMNO antara 1984 hingga 1999 dan juga Bendahari BN. Beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Julai 1984 oleh Dr. Mahathir sebelum melepaskan jawatan itu pada Mac 15, 1991. Pada 1998, Daim kembali sebagai Menteri Tugas-Tugas Khas bagi menangani krisis ekonomi negara yang semakin memuncak. Pada Januari 1999, beliau dilantik semula sebagai Menteri Keuangan selepas penyandang jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada Kabinet. Beliau kemudian meletak jawatan sebagai Menteri Keuangan pada 31 Mei 2001. Nur Mohammed pernah berkhidmat di Bank Negara Malaysia BNM dari 1968 hingga 1994 sebelum dilantik oleh Dr. Mahathir sebagai anggota jawatan kuasa kecil menangani krisis ekonomi negara pada 1998. Pada Mei 15, 2000, beliau dilantik sebagai penasihat khas ekonomi kepada Perdana Menteri dan 2 tahun kemudian dilantik sebagai pengarah Khazanah Nasional sebelum menjadi senator dan dilantik menjadi Menteri Keuangan 2 dari 2004 hingga 9 April 2009. Nur Mohammed bertanding pilihan raya umum 2008 atas tiket Barisan Nasional BN dan menang di kerusi Parlimen Tasik Glugo. Sesulan penstrukturan semula Kabinet pada April 2009, beliau dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri menerajui unit perancang ekonomi dan unit kerjasama awam dan swasta sehingga 2013. Sementara itu, Mustafa berkata, pihak berkuasa berkaitan lain khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga wajar menyiasat dakwaan sama kerana ia satu tuduhan yang serius. Saya kira ada baiknya jika pihak berkuasa menyiasat dakwaan ini. Jika dakwaan benar, ini bukan satu perkara biasa kerana jumlah nilai asid begitu banyak, katanya. Katanya lagi, isu asid UMNO pernah dibangkitkan ketika Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO, namun tiada pembongkaran lanjut dibuat. Cerita kehilangan harta UMNO ini telah menjadi rahsia umum sekian lama. Ahli UMNO ternanti-nanti untuk mendapat jawapannya. Semasa Najib menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri sebelum ini, ada usaha untuk membongkar rahsia di sebalik kehilangan harta UMNO itu. Tetapi Najib tidak bersetuju atas dasar kemanusiaan, katanya.